Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari yang budiman sekalian. Dalam telusur pada malam ini, saya akan bercakap tentang rondengan damai antara pergerakan pembebasan petani dengan pihak kerajaan Thai. Dan topik ini saya pilih adalah kerana terdapat beberapa orang peminat di Facebook dan YouTube minta supaya saya bercakap tentang rondengan damai antara puak pejuang pembebasan petani dengan pihak kerajaan Thai. Jadi dengan itu saya pun melayan permintaan itu, dan tajuk ini sebenarnya tajuk besar, tajuk panjang, nanti kita akan bagikan. Kali ini kita bercakap dulu tentang langkah-langkah proses damai yang berlaku sejak daripada awal sana, tapi saya akan bercakap secara ringkas, bukanlah sebab panjang ceritanya, dan akan memberi pandangan tentang rondengan damai ini, apakah akan maju ke depan ataupun akan berhenti. Ya, saudara-saudari yang dihormati sekalian, setiap permasalahan apabila berlaku, kita perlukan kepada penyelesaian. Setiap konflik apabila lahir dan terjadi di kalangan masyarakat ataupun negeri dan negara, pasti juga mencari jalan untuk menyelesaikan konflik itu. Perang pun begitu. Sebab perang tidak akan selesai dengan cara perang, tapi perang akan tamat di atas meja, yaitu perlu berunding, perlu bercakap, perlu bertukar pikiran. Begitulah juga tentang isu orang Melayu petani di 3 wilayah 4 daerah di sekarang ini di selatan Thailand, yang kekerasan memang berpanjangan, sekarang ini sudah lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 17 tahun yang berlaku di kawasan di selatan. Tapi sebenarnya kekerasan ini berlaku sejak dulu lagi, sejak zaman saya, waktu saya masih budak-budak pun berlaku perkara ini. Kerana masalah di tempat kita tidak ada usaha untuk menyelesaikan dengan cara yang tepat, menyebabkan ia berulang. Kalau kita lihat dalam sejarah, sejak ratusan tahun, sejak dulu-dulu lagi kita lihat bahawa mungkin di selatan, di Patani Jala ini akan berhati nampak tenang, mungkin dalam masa 20 tahun, 30 tahun begitu saja, kemudian akan bergelora semula. Ini adalah, kalau kita lihat, saya lihat dalam usia saya ini begitu juga. Malah kalau kita pergi baca sejarah, kita pun akan dapat melihat begitu. Di mana 25 tahun, 30 tahun itu akan berlaku ketegangan. Sebab penyelesaian yang tepat belum ada. Sekarang kita lihat bahawa saya nampak tenang, bukan tenang, nampak reda sedikit. Tetapi sebenarnya di pihak orang luar saja tidak tahu apa yang berlaku di selatan Thailand, tapi orang di dalam memang tahu. Perkara itu memang berlaku setiap masa pada waktu sekarang ini, tapi tidak menjadi berita kecuali dalam internet, kecuali dalam sosial media. Yang beberapa hari lepas, 2 hari lepas pun
pertempuran di Salisbury di Teloban memakan masa sampai 5-6 hari baru selesai. Baru selesai. Ya, itu adalah yang berlaku. Kerana begitu, berlaku, kadang berhenti, kadang berlaku, kadang berhenti, begitulah seterusnya sampai tak tahulah bila, sebab penyelesaian terhadap masalah ini tidak ada, tidak dilaksanakan. Okey, kalau kita bincang tentang perdamaian, perdamaian pasti ada perang. Kalau tidak ada perang, tidak ada perdamaian. Masalah sekarang, ini saya nak urai sebab saya tahu bahawa seorang yang menonton di sini ada juga pihak kerajaan, ada juga pihak-pihak tertentu, dan mereka cuba lihat dan cuba perhati yang apa saya akan katakan di sini, apakah betul atau tidak. Sebab saya membuat ruangan ini sebenarnya bukan saja untuk semua orang yang berbahasa Melayu, tapi juga siapa saja yang nak faham, orang Thai sendiri yang mau mengerti perkara ini, mereka boleh menggunakan penterjemah, dan penterjemah itu harus dan wajib kepada anda menterjemah, mengalih bahasa apa yang saya cakap ini secara tepat, jangan tambah-tambah, ya. Rundingan damai dengan pihak pejuang sebenarnya sudah berlaku hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Tetapi pada masa lalu berlaku secara senyap-senyap di luar negara, di negara Arab, di Eropah, di Sweden, di Jerman, di Switzerland, di Indonesia, sebelum mana diadakan di Malaysia pada tahun 2013. Pada 28 Februari 2013 itu adalah kali pertama yang dibuat secara terang-terang. Tapi sebelum itu, sebelum 28 Februari 2013 dibuat senyap-senyap di beberapa negara. Indonesia, di Kaherah, di Sweden, di Switzerland, di Jerman, dan lain-lain lagi. Ya, jadi sudah hampir mungkin belasan kali lah. Tapi mungkin juga kalau dikirakan dengan ada lagi rundingan yang dibuat dengan secara paling senyap-senyap, paling tidak diketahui. Mungkin pihak SB Siam pun tidak tahu pun, mungkin saya tidak tahulah, ada juga yang dibuat begitu, yaitu pihak kalau orang Siam panggil Santiban, pihak perisik kerajaan pun mungkin tidak tahu ada rundingan-rundingan yang dibuat, mana banyak kali, termasuk yang dibuat di pejabat saya waktu saya meninggalkan utusan, tidak bekerja dengan utusan, saya bersara awal dengan utusan, dan saya menjadi pengarah sebuah syarikat di Kuala Lumpur selama 2 tahun pada waktu itu. Pada tahun 2007 gitu, 2007-2008 ada juga rundingan di mana pihak kerajaan Thai datang berunding dengan pejuang dan menggunakan pejabat saya sendiri sebagai tempat berundingan di Kuala Lumpur. Selama 3 kali diadakan rundingan itu di situ, dan disambung lagi rundingan lain, perjumpaan lain semuanya 7 kali. Waktu itu rundingan yang diada waktu itu adalah datang dengan usaha bekas Perdana Menteri Chawalid Jongchayut, General Chawalid Jongchayut, yang menghantarkan rombongannya untuk berjumpa dengan para pejuang di Malaysia. Dan mereka meminta pejabat saya untuk nak buat pertemuan. Jadi saya
jadi boleh tahulah apa yang berlaku. Dan saya sendiri pada kali pertama itu 2007 saya sendiri yang bercakap dengan Cik Walid, dan waktu itu beliau memang betul-betul mau melihat mana perdamaian itu berlaku. Pada waktu itu dia adalah timbalan Perdana Menteri, dan di pihak lain saya pula waktu Perdana Menteri Malaysia adalah Pak Lah, iaitu Abdullah Badawi, ya. Dan saya sendiri yang pergi membuat hubungan, melaporkan apa yang berlaku ini kepada pihak Pak Lah melalui setiausaha Pak Lah sendiri memberitahu tentang rundingan yang berlaku 3 kali di pejabat saya. Dan pada waktu itu juga ada usaha untuk nak membawa Cik Walid sendiri datang ke Malaysia secara senyap-senyap untuk bercakap dengan puak pejuang. Itu saya sendiri yang lihat. Saya yang lain pun saya, walaupun saya tidak ada dalam rundingan, tapi sebagai wartawan saya ambil tahu lah. Saya ambil tahu tentang mana saja rundingan yang berlaku, kecuali yang saya tidak tahu. Jadi kita ambil tahu, dan sebagai wartawan, karena saya wartawan dan saya mau catat semua ini, mau dokumentasikan semua ini untuk catat menjadi buku. Dan saya juga jumpa dengan pemimpin kumpulan tertentu di luar negara, sejak saya bertugas di Kairah sebagai wartawan utusan Malaysia di Kairah pun saya jumpa dengan pemimpin-pemimpin, menyoal mereka, bertanya mereka apa mereka mau buat, macam mana tentang rundingan ini. Juga saya pernah bercakap dengan pemimpin-pemimpin pergerakan waktu persidangan OIC misalnya. Saya dah berjumpa dengan pemimpin pergerakan Pulau yang datang ke situ seperti Kubera. Saya 2 kali berbincang dengan beliau, Allahyarham, di Kairah, dan orang-orang lain. Jadi saya boleh tahulah sedikit sebanyak tentang pergerakan rundingan damai ini berlaku sejak lama dulu. Dan pada waktu sama saya juga sebagai wartawan lapangan, selalu pergi ke tempat-tempat perang, dan apabila ada persidangan sudah tentu kebanyakan persidangan di negara Arab adalah berkaitan dengan permasalahan perang, konflik di antara negara Arab, konflik di antara sesuatu negara dengan sesuatu negara, seperti perang Iran dengan Iraq. Banyak diadakan persidangan. Saya ikut serta. Begitu juga saya ikut serta perbincangan yang diadakan untuk Palestin. Dan malah saya sendiri pergi ke Palestin selepas Yasser Arafat kembali ke Palestin untuk mewujudkan otonomi di Palestin. Saya adalah antara wartawan pertama yang pergi masuk di pejabat Yasser Arafat sendiri. Waktu itu Gaza belum ada hotel tidak ada, ataupun hotel yang lama-lama sudah usah habis. Kami tidur mana saja yang tempat yang boleh tidur, dalam khemah pun tidur waktu itu. Jadi kita pergi lihat bagaimana Palestin pada waktu itu. Yasser Arafat sendiri dia kembali ke Palestin untuk nak wujudkan otonomi. Ini semua idea-idea ini semua saya kumpul semua, dan kita bercakap dengan orang-orang kita tentang rundingan damai ini. Jadi saya ada pengalaman begitulah. Apabila kita lihat puak-puak pejuang kita pun melakukan persaingan sama, kita boleh mengambil pengalaman Palestin, pengalaman Ireland, pengalaman ini semua bincang dengan mereka. Dan pada tahun
2013, kita boleh lihat yang dulu-dulu nu buat senyap-senyap, yang sudah banyak kali buat senyap pada 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, seperti Kasturi Mahkota memberitahu bahawa dia pernah berunding dengan pihak Thai 20 tahun lepas. Ini saya pernah dengar dia bercakap di Facebook. Tapi sebelum itu pun sudah ada. Sebelum 20 tahun, 30 tahun itu pun sudah ada pihak yang buat berunding, tapi rundingan tidak resmi. Rundingan yang resmi yang secara terbuka dilakukan di Malaysia dengan perantara Malaysia, dengan fasilitator Malaysia, dengan pemudah acara Malaysia, iaitu pada zaman Perdana Menteri Najib Tun Razak. Itu kali pertama. Secara terang-terang. Kalau dulu pernah ada rundingan pada zaman Tun Mahathir Mohamad juga, tapi tidak begitu jelas, siasnya begitu saya. Tapi kali 28 Februari, kalau tak silap 28 Februari 2013 ini adalah merupakan kali pertama yang dibuat secara terang-terang dan dengan tanda tangan perjanjian macam-macam telah dibuat di antara pihak pejuang. Waktu itu pihak pejuang tampil dengan dipimpin oleh Ustaz Hassan Tayyib, dan ada mana ahli-ahli yang lain, ahli pejuang yang lain yang ikut serta, ramai, banyak orang lah di waktu itu. Tapi waktu itu dibuat atas nama BRN, dan ada kumpulan-kumpulan lain yang ikut serta dalam tu dan menyetujui rundingan itu, dan berterusan tak berapa lama, kemudian berhenti dengan sebab mana kudeta, dengan sebab kudeta, iaitu pada kudeta yang dibawa oleh Prayut Chan O Chai inilah, iaitu 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Kemudian berhenti sekali itu rundingan itu. Kemudian datang rundingan fasa kedua. Fasa kedua, rundingan pada fasa kedua ini adalah lebih jelas, lebih bagus lagi. Kalau dulu BRN, tapi ada masalah BRN sebab ada pihak mengatakan bahawa BRN hanya nama saja BRN, tetapi orang yang di dalam itu bukan BRN. Memang saya kenal semua mereka, seperti Awang Jabat, Abdul Rahman Jabat, Abdullah Sawa atau Abdullah Cina, dan lain-lain lagi, Ustaz Mak Chuo dan lain-lain lagi, yang dikatakan mereka ini bukan BRN yang sebenar. Jadi saya tak mau mempertikaikan perkara ini, tetapi itulah yang berlaku. Katanya BRN ini adalah BRN golongan lain, ya, dan mereka ini tidak dapat mandat. Ini juga menjadi masalah. Tetapi Ustaz Hassan Tayyib waktu itu dinafikan sebagai BRN pada peringkat awal. Kemudian apabila sudah kudeta, berhenti rundingan damai itu, maka muncul rundingan damai kedua, fasa kedua, dan di sini juga pokok yang berunding dulu apabila ada kudeta, dan waktu itu saya masih di Kuala Lumpur. Saya pergi balik waktu itu. Saya sudah berada di Thailand, sudah menetap di rumah di kampung, tapi masih pergi di sana dan berjumpa dengan pihak di sana, mereka yang berunding dulu. Mereka tanya saya, Asara, betulkah pihak Thai mau berunding? Iaitu tentera waktu itu. Betulkah pihak Thai mau berunding? Bagaimana kau boleh memberi
boleh mendapat maklumat secara jelas bahawa pihak Thai mau berunding. Dia tanya saya, apakah kau boleh pergi tanya tentera apakah betul ya mana pihak Thai Prayut Chan O-cha ini masih mau berunding. Ini dia tanya macam tu. Jadi saya sebagai wartawan ya, jadi bolehlah saya balik. Saya bertanya waktu itu Panglima Tentera 4 Mehta Paksi. Ada perhimpunan dan saya juga ada, dan saya bercakap. Nama Mehta Paksi itu saya dah lupa nama apa. Panglima Tentera 4 itu kenapa? Dan saya duduk sini, duduk depan waktu makan. Saya memberitahu dia bahawa betul tak nak berunding gini-gini. Dia kata betul. Dia menegas kepada saya, betul. Engkau beritahu mereka lah. Kata pihak kerajaan Prayut Chan O-cha memang betul masih mau berunding dengan puak pejuang. Saya bukan tanya Prayut, tanya Mehta Paksi, tanya Panglima Tentera bahagian 4. Ya. Tapi dia kata beritahu mereka. Kau pergi tahu ke Malaysia, beritahu mereka bahawa baliklah berunding di dalam negeri. Itu dia cadang kepada saya bahawa suruhkan semua puak pejuang duduk di Malaysia itu balik berunding di dalam negeri. Itu yang disarankan kepada saya. Ya, tak apa. Itu daripada Panglima Tentera 4 yang saya dengar sendiri pada waktu itu. Dan kemudian pula saya berjumpa dengan Nagrop Bumbutong. Nagrop Bumbutong juga orang yang terlibat dalam rundingan yang dulu. Saya berjumpa dengan dia, saya bertanya, Nagrop Bumbutong, apakah betul akan ada Prayut Chan O-cha mau berunding? Dia kata betul. Nagrop Bumbutong beritahu saya memang betul. Jadi sudah 2 daripada pihak tentera, Panglima 4 tentera, Ketua Panglima Tentera 4 dan Nagrop Bumbutong yang ikut serta dalam rundingan, dia juga tentera. Okey. Kemudian saya tanya seorang pegawai kerajaan, iaitu Thawi Sot Song. Tanya dia. Dia kata betul juga. Betul, mereka ini akan berunding. Jadi saya membawa keputusan, dan kemudian saya ada lagi cara-cara saya itu untuk nak tahu tentang perkara ini betul tak betul, supaya meyakinkan kata mereka yang akan berunding, saya akan bagi tahu pergi ke Malaysia pula. Dan saya ada cara-cara saya lagi, saya dapat tahu mereka ini betul mau berunding. Lepas itu saya dapat maklumat semua, saya pergi ke Malaysia. Saya bagi tahu kepada Datuk Zamzamin Hashim pada waktu itu sebagai felicitator. Pada berjumpa, dia minta berjumpa dengan dia, dan saya bagi tahu dia apa gitu ini, dan dia pun bagi tahu saya tak perlu cakap lah apa yang saya cakap dengan dia dan apa Datuk Seri bagi tahu kepada saya. Dia kata okeylah, engkau pergi. Sebab soal benda macam ni kita tak boleh buat kerja kecuali pasti secara rasmi. Dengan Malaysia pun nak bercakap, saya nak berjumpa dengan orang pejuang, nak bercakap tentang rundingan ni, pasti berjumpa dengan orang bertanggungjawab di Malaysia dulu. Saya berjumpa dengan ni. Kemudian saya dapat arahan ni, saya pergi jumpa, pergi ke Terengganu dan Kelantan, pergi jumpa dengan mereka itu. Pergi jumpa mereka, berjumpa dengan orang, adalah macam-macam perbincangan, 2-3 hari duduk di sana, perbincangan situ, perbincangan ini, perbincangan macam-macam yang terjadi. Waktu berbincang ada yang setuju, ada yang macam-macam lah, dan akhirnya buat keputusan. Okey, pihak di sini pun yakin kata nak berunding, dan saya pun balik ke Kuala Lumpur pula bagi tahu kepada pihak Malaysia tentang perkara itu. Kemudian selepas itu, tidak lama selepas itu,
barulah Puak Pejuang ini dengan kumpulan, mula-mula dengan kumpulan orang BRN dulu, kita panggilkan BRN politik. Kemudian ada mana kumpulan BRN, Pulo, BIPP, Mujahidin, buat rundingan pula, berbincang sama mereka, dan mereka tubuh Mara Patani. Itu ya yang permulaan. Dan saya sendiri sudah bagi tahu kepada Awang Jabat yang menjadi orang besar dalam Mara Patani. Saya memberitahu bahwa nak menubuh kumpulan atau apa sahaja, pastilah mendapat mandat daripada atas, daripada pihak BRN. Kalau tidak mendapat mandat, jangan buat, jangan jadi seperti pada masa lalu, iaitu rundingan fasa pertama yang jadi masalah, yang tidak diiktiraf oleh BRN. Itu yang saya bagi tahu. Dan Awang memberi jawapan kepada saya tak perlu menyebut di sini, tapi dia tubuhkan juga, dan dia sendiri mengatakan bahawa dia ada persetujuan ataupun mandat daripada pihak BRN sendiri. Tapi saya tak nak cakap lah perkara ini semua ini. Maka mereka tubuh. Apabila tubuh Mara Patani ini adalah pertubuhan induk, bukan pertubuhan dalam bentuk dulu lagi. Dia bukan pertubuhan perjuangan dalam bentuk ini, nak mengumpulkan semua. Mara Patani nak mengumpulkan semua, semua pergerakan dimasuk di dalam itu, tapi tidak mencukupi dengan pergerakan, tapi ada juga pertubuhan-pertubuhan dalam negeri, NGO, dan semua persatuan-persatuan, termasuk para ustaz, para guru, para penghulu, penggawa, semua mau dimasuk, guru, dan semua mau masuk di sini untuk menjadi sebuah payung atau pertubuhan induk orang Patani untuk berhadapan dengan kerajaan, untuk berunding dengan kerajaan. Itu yang dibuat. Tetapi masalahnya Mara Patani juga tidak diakui, tidak diiktiraf oleh BRN, walaupun di dalam itu ada BRN, karena BRN ini adalah kumpulan BRN, boleh dipanggil kumpulan BRN politik, tidak disetujui oleh pihak asalnya. Tapi okeylah, tidak masalah. Tapi pokoknya dapat membuat kerja, kerja ke arah untuk nak menyatukan orang Patani, orang Melayu Patani, sampai ke tahap boleh diiktiraf oleh banyak pihak, termasuk OIC dan pelbagai NGO luar negeri, sehingga menjadi sebuah pertubuhan yang okeylah. Saya sendiri, walaupun peringkat awal saya tidak setuju, tapi saya tidak melihat sesuatu perkara itu kita boleh bergerak dengan setuju atau tidak setuju. Sebab saya mau lihat pergerakan, mau melihat pergerakan. Kalaulah Mara Patani itu ada pihak yang tidak setuju, kumpulan BRN yang kebanyakannya tidak setuju, tidak masalah. Saya tidak masalah. Sebab kita nak kepada mobilizing, kita nak kepada bergerak perkara itu. Bukan soal menang atau kalah, hitam atau putih. Saya tak lihat macam tu. Jadi okey. Walaupun daripada awal saya nak supaya Mara Patani itu mendapat mandat daripada atas dulu, baru boleh tubuh, dan ada pihak Mara sendiri memberitahu mereka dapat mandat. Ada pihak yang beri mandat kepada mereka, tapi pihak sini kata tak dapat mandat. Okey, tidak masalah. Yang berlaku perbezaan begini,
sunnatut tadafu' begini, yang tu gini, ini tidak masalah. Sebab kita tidak lihat, saya tidak lihat bahawa dalam satu perkara, dalam satu perjuangan itu kita nak lihat satu serupa, tak. Sebab dalam perjuangan kita nak melihatkan pergerakan. Okey, yang Mara telah buat begini mencetuskan satu dimensi baru, lain pula buat macam ni mencetuskan dimensi baru. Masa akan depan akan ada pihak-pihak lain pula membuatkan cara-cara tertentu dan akan mencetuskan dimensi yang lain pula. Ini adalah bagus sebab nanti pada suatu hari kita akan melihat satu jalan yang boleh membawa kepada apa yang dikehendaki oleh orang tiga wilayah, iaitu orang Melayu Petani. Saya tidak lihat satu pergerakan. Kalau kita lihat dari satu pergerakan, dia lihat daripada betul dan tidak betul. Lihat daripada hitam dan putih. Saya tidak lihat macam tu. Saya lihat kepada pergerakan. Mau menghasilkan, mau menggerakkan isu, mau menggerakkan isu kita ini supaya bergerak. Jangan menjadi beku, jangan menjadi kaku. Ini saya tidak lihat. Bukan saya setuju itu, setuju ini, tidak begitu. Saya tidak begitu. Itu pandangan saya. Sejak itu dengan itu saya melihat bahawa apa yang dilakukan oleh kumpulan Mara ini okey, dan apa yang dilakukan Mara ini ada beberapa kumpulan di dalamnya, BIPP, BNPP, Pulo, Mujahidin dan lain lagi. Dan sekarang ini satu kumpulan lagi pula adalah BRN dan juga mendapat sokongan daripada kumpulan, daripada perjuangan yang lain juga. Jadi okey, tidak masalah. Sebab satu hari nanti mereka akan jumpa jalan yang boleh mengumpulkan semua kumpulan dan mereka sedang berusaha dengan ke arah itu. Ya, okey. Akhirnya Mara Petani bergerak entah berapa kali berunding, saya pun tak ingat juga. Berunding dan perundingan pertama di mana saya yang menjemputkan media-media daripada Thailand untuk hadir pada waktu itu dan mendapat satu publicity, satu isyhar, satu pemakluman yang hebat pada waktu itu. Iaitu satu tahap. Kemudian perunding beberapa lama dan kemudian ada pihak Mara Petani telah mengemukakan 5 perkara. 5 perkara. 5 perkara. Daripada 5 perkara itu salah satunya soal yang tidak diterima oleh pihak Thai hanya satu perkara sahaja, mengikut maklumat yang saya tahu, iaitu tentang hak pertuanan Melayu. Masih perlu kepada penjelasan yang begitu banyak. Tapi soal lain, 4 perkara lain sudah disetujui, dan salah satunya membebaskan beberapa orang pejuang yang berada dalam tahanan pihak Thai, dan ini sudah dilaksanakan. Jadi ada kejayaan juga. Jadi ada orang yang ditahan oleh pihak tentera, oleh pihak polis, sudah dibebaskan melalui rundingan damai ini. Dan 3 perkara lagi, saya tak ingat apa. 3 perkara lagi, ada 3 perkara lagi. Tapi juga katanya pihak kerajaan sudah setuju 3 perkara ini. Tapi saya ingat 2 perkara saja, iaitu mengenai membebaskan tahanan, dan saya sendiri melihat tahanan itu yang telah dibebaskan. Saya pernah berjumpa dalam satu perjumpaan. Mereka itu sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Tapi yang satu ini, iaitu hak kepertuanan Melayu. Ini memang perlu dibincang. Apakah maksud hak kepertuanan Melayu? Itu pihak Thai pun masih perlu kepada penjelasan
yang begitu panjang untuk nak menerima perkara ini. Ya, memanglah hak pertuanan Melayu itu memang perkara yang paling susah untuk dibincangkan. Orang Thai dianggap kata wilayah ini hak kepertuanan dia, kita anggap sebagai hak pertuanan Melayu. Jadi kena bincang, kena huraikan perkara itu setakat mana, apakah ada limitasi, apakah ada batasan-batasan. Ini sebenarnya meja rundingan lah yang akan menentukan. Dalam rundingan seperti dalam perang. Dalam perang ada dua, menang dan kalah. Tetapi dalam dalam rundingan pasti menang dan pasti kalah. Ada macam tu. Tidak ada menang semua, tidak ada. Pasti menang separuh dan kalah separuh. Tidak akan mungkin dapat kesemuanya, tidak ada sama sekali dalam rundingan. Di mana-mana bukalah rundingan-rundingan yang pernah diadakan sejak zaman dulu, zaman perang zaman dulu sampai sekarang. Tidak ada. Tapi kalau perang memanglah ada yang menang dan yang kalah. Tapi peperangan zaman sekarang susah nak menang dan susah nak kalah. Walaupun masalah sebuah pergerakan yang kecil sahaja memperjuangkan dengan mengangkat senjata, tapi untuk nak kalah itu memang susah. Dan pihak pertubuhan juga untuk nak menang dan mengalahkan sesebuah kerajaan juga memang bukan mudah. Pihak kerajaan tak dapat nak mengalahkan pihak perjuangan, dan pihak perjuangan tak dapat mengalahkan kerajaan. Zaman sekarang, perjuangan zaman sekarang begitu. Kita lihat contoh Palestin. Mudah-mudahan tengok contoh Palestin. Palestin dengan Israel. Israel adalah negara Asia Barat yang terkuat, dan Israel adalah merupakan negara yang mana terkuat, antara terkuat di dunia. Boleh berperang, ada nuklear, boleh berperang sampai bila-bila, ada duit banyak. Kalau duit habis pun duit Amerika bawa datang kepada Israel. Negara-negara Eropah pun akan bagi kepada Israel teknologi termasuk Iron Dome yang baru ni, yang kata tak boleh nak menangkis. Peluru berpandu Hamas baru ni pun Amerika kata okey, tidak masalah. Biden kata aku akan berusaha memajukan Iron Dome kamu semula supaya dapat menangkiskan peluru berpandu, supaya dapat menangkiskan roket-roket Hamas daripada Gaza. Itu. Jadi Israel kuat. Namun Palestin, iaitu Hamas itu juga kuat. Boleh, kita tak cakap boleh kalah, boleh mengalahkan Israel, tapi boleh memberi kesan dan menyebabkan orang Israel dan menyebab kerajaannya pun takut. Kita sudah lihat baru ni kan macam mana roket dan peluru berpandu Hamas sampai jatuh ke Tel Aviv. Bukan saja Ashkelon bahasa orang Perempuan, mana berjaya, tidak masalah. Boleh berlaku perkara itu. Dan akhir-akhir ini budak-budak Palestin, sebab ya Israel sempit, Gaza itu sempit juga, tak luas, tapi Israel lebih luas lah. Dan sempadan, mereka bersempadan. Budak-budak Palestin nak mengacau, nak membuat masalah kepada Israel, hanya mengambil belon dan kemudian bakar belon itu. Dia bawa kertas atau apa, saya pun tak tahulah. Dia lepaskan belon itu pergi ke sebelah Israel. Belon itu jatuh di sebelah Israel, terbakar. Ladang-ladang Israel terbakar. Jadi ini pun budak-budak saja dah boleh membuat angkara kepada Yahudi. Dengan cara, sebab mereka nak berperang, ya, boleh berlaku. Jadi itu, jadi Israel mau berperang dengan puak Palestin, boleh berperang beratus-ratus tahun lagi, sebab Israel kuat, Amerika kuat, Eropah kuat, boleh membantu Israel.
Tapi orang Palestin juga mau berperang dengan Israel. Mereka walaupun lemah, walaupun membuat peralatan tidak canggih, tapi mereka juga mampu untuk nak berperang dengan Israel sampai bila-bila masa. Dan demografi, orang Palestin adalah lebih cepat. Orang Palestin lebih cepat membuat anak berbanding dengan orang Israel. Sekarang yang ditakuti oleh Israel sekarang ini pertambahan demografi penduduk Palestin bertambah ramai. Nah, ini juga menjadi masalah kepada Palestin, kepada Israel. Patani pun di selatan Thailand pun begitu juga. Pihak Thai kuat, kaya, ada peralatan perang canggih-canggih dan boleh berperang sampai bila-bila tak habis. Tapi orang petani pun, pejuang di petani pun saya yakin juga boleh berperang dengan Siam sampai bila-bila masa. Dah kita tengok sejak saya budak-budak dulu sampai sekarang pun tak habis-habis. 20 tahun berhenti sekejap, 20 tahun naik pula, bangkit pula. Kalau kita tengok dalam sejarah begitu. Sebab apa? Sebab mereka ada tak faham, berhenti cara untuk nak berperang. Sekarang berperang bukan mereka berperang secara terbuka, bersemuka itu tidak. Tapi secara gerila, secara orang saya panggil kongcun, dia boleh buat macam itu. Dan tengok apa peralatan perang yang digunakan orang di selatan Thailand untuk nak berperang, guna tong gas saja. Tong gas isikan urea, isikan itu boleh meletup kapal kereta kebal, kereta apa habis buat itu. Jadi Thailand, kalau orang partai nak berperang dengan dengan Thailand, dengan kerajaan Thailand sampai beratus-ratus tahun pun mungkin mampulah. Tak kata beratus tahun, kita kata puluh-puluh tahun lagi, generasi itu Thailand tidak akan kalah. Begitu juga orang petani yang tidak ada apa pun tu boleh juga berperang dengan Siam sampai selama yang mungkin, sebab mereka tahu menggunakan peralatan-peralatan yang ada di keliling mereka saja untuk nak berperang dengan Siam. Ini pasti faham betul-betul. Dengan itu tidak ada jalan keluar. Saudara, pihak kerajaan Thai dengar baik-baik, pihak kerajaan Thai, pihak tentera, pihak polis dengar baik-baik. Tidak ada jalan yang paling baik untuk nak menyelesaikan masalah di 3 wilayah kecuali duduk di atas meja. Orang petani pun gitu juga. Tak dapat nak mengalahkan Thai dengan cara peluru, dengan cara tak boleh. Kena duduk di atas meja berunding. Cuma sekarang apakah sudah sampai masa untuk duduk di atas meja? Ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah sudah sampai masa? Sebab kita lihat sekarang ini sudah masuk fasa rundingan yang ketiga. Tidak lagi Mara Petani, tapi dipimpin oleh kumpulan BRN sendiri. Dan rundingan tidak dapat dilangsungkan, tapi adalah sudah buat, sudah buat, ada kemajuan. Rundingan itu pun ada kemajuan dan juga disokong oleh pergerakan lain. Rundingan yang sudah ada sekarang. Pihak Thai pun sudah duduk meja, sekarang sudah tinggalkan Mara Petani dan buka meja baru dengan BRN dan disertai oleh kumpulan-kumpulan pergerakan lain yang ada sekarang ini. Jadi apakah sampai masa? Mungkin sudah sampai masa, sebab BRN sudah keluar dengan secara resminya sebagaimana diisytiharkan oleh pihak Malaysia, oleh Datuk Seri Tan Sri Rahim Nur, telah membawa, dan mereka ini sebenarnya telah berunding pun di Eropah. BRN sudah berunding ketika Mara Petani sedang berunding di atas meja pada masa lalu. Pihak Thai telah pun mengadakan satu rundingan secara senyap-senyap di Eropah dengan BRN, dan mereka telah buat persetujuan dan sudah katanya sudah ada roadmap, sudah ada macam-macam lah. Itu saya
dengar daripada pelbagai pihak yang memberitahu kepada saya tentang perkara itu. Jadi sudah okey, sudah okey, tidak masalah. Dan Mara Petani, kerja Mara Petani bagi saya adalah bertujuan untuk nak mengumpulkan segala puak pejuang untuk bergerak menuju ke arah rundingan dengan Thai, dan sekini ada sendiri kumpulan BNSK yang bertanggungjawab, dan kumpulan inilah yang dikatakan yang paling aktif di 3 wilayah pada waktu ini, dan mereka sudah bermula, dan sekarang ini mereka dalam tahap perbincangan untuk nak teknikal, perbincangan hal-hal teknikal dimulakan di antara BRN. Tapi mungkin sudah lepas tahap teknikal. Teknikal sudah lama peringkat awal dulu dalam mana perundingan peringkat teknikal, dan disebabkan oleh kerana COVID-19 maka sekarang ini seolah-olah rundingan itu berhenti sementara. Tapi tidak berhenti sebab mereka mengikut cerita yang saya dapat tahu daripada banyak sumber mengatakan mereka masih berbincang dengan secara perhubungan percakapan di antara pihak Thai dengan pihak BRN. Ya, itulah yang saya boleh cerita sedikit sebanyak. Jadi rundingan ini sejak 30 tahun, lebih 30 tahun lalu sampai kepada sekarang. Ya, waktu yang lama memanglah ini adalah perkara biasa. Sebab nak dapat duduk di atas meja ini bukan mudah. Nak duduk di atas meja ini bukanlah perkara yang mudah. Palestin pun begitu. Palestin pun begitu. Pak, ada orang tanya pula. Kalaulah perunding ini betul-betul nak bawa kepada kedamaian, kenapa ada pertempuran? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada kepung kampung, mengepungkan kampung? Sebenarnya rundingan mana-mana pun, di mana-mana negara pun, walaupun rundingan ada, tapi perang pun ada juga, diteruskan juga, perang diteruskan juga. Sebab kalau tidak ada perang, rundingan di atas meja pun tak bergerak. Ini logik lah, logik mana realiti yang kita nampak begitu. Kalau tidak ada apa yang berlaku di lapangan, rundingan pun tidaklah serancak yang patut berlaku. Ya, itu dengan itu soal rundingan ada di meja rundingan, tapi kenapa berperang? Itu mana adalah perkara biasa. Tak usahlah kata, oh kau dah berunding, tak tembak, tak berperang. Itu tidak berlaku dalam semua sejarah, kecuali apabila sudah sampai ke satu tahap gencatan senjata. Gencatan senjata, sertana perdamaian damai. Terus gini-gini semua setuju semuanya. Macam Aceh. Macam Aceh. Jadi okey, tak apa habis. Namun begitu, Aceh masih ada juga pergerakan-pergerakan. Tapi tak adalah. Kalau di Palestin pun macam itu juga. Sekarang sudah ada tahap otonomi. Kuasa otonomi di Palestin sudah ada, tetapi perang masih berlaku juga, di mana kalau ada apa sedikit saja dilakukan oleh pihak Palestin ataupun kesalahan dilakukan oleh pihak Israel, akan berlaku pertempuran di antara dua pihak, serang menyerang di antara dua pihak. Sebab dalam negara masing-masing, dalam kumpulan masing-masing, ada kumpulan yang keras, ada kumpulan yang lembut. Yang lembut tu mungkin tidak nak menggunakan senjata, tapi yang keras itu mau menggunakan senjata. Di Palestin pun begitu yang berlaku. Dan kebetulannya dalam kerajaan Israel sekarang ini, sejak Netanyahu sampai sekarang ini, semua yang duduk dalam kerajaan itu semua kepala keras-keras semuanya. Semuanya radikal-radikal semuanya. Itu yang jadi masalah. Jadi pihak Palestin pun pasti keras begitu juga, yaitu Hamas. Tapi ada satu pihak Palestin lagi yang lembut, yaitu Fatah. Dan Fatah tidak popular pula. Jadi ini adalah perkara biasa
yang berlaku di mana-mana sahaja yang berlaku, ya. Ini di Palestin sudah sampai kepada gejatan senjata, dah tubuhkan kerajaan otonomi, tapi masih berperang dan masih bermusuh. Ya, okeylah, setakat ini saja. Saya nanti kalau ada mana isu-isu lain lagi, mungkin ada pertanyaan daripada kawan-kawan kita, daripada sesiapa saja ingin mengetahui tentang isu petani ini, saya akan memberi penjelasan lagi pada masa akan datang. Saya masih ada lagi banyak perkara untuk nak bincang di sini, memberitahu kepada siapa saja yang ingin mengetahui, sebab saya rasa saya sebagai seorang wartawan senior, wartawan kanan yang mengikuti perkembangan, bukan saja perkembangan apa yang berlaku di petani di Thailand, di Malaysia, di Indonesia, tapi semua tempatlah, sebab sebagai wartawan yang sudah lama duduk dalam bidang kewartawanan, jadi saya boleh cari situ, boleh mana gali di sini untuk berkongsi dengan anda, saudara-saudari, para penonton yang beriman sekalian. Dan sekiranya anda mau tahu tentang apa isu, nak tahu tentang apa, tentang perjuangan pihak mana, siapa sahaja, ataupun tentang apa saja isu berkaitan dengan politik, berkaitan dengan orang Islam, anda boleh tanya saya, dan saya akan membuat kajian dan penyelidikan dan akan menjawab di ruangan telusur ini. Tidak akan menjawab di ruangan 5 minit itu hanya untuk cerita-cerita ringkas, tapi di telusur ini saya akan mengkaji dan menyelidik isu-isu tertentu dan akan memberi penjelasan kepada anda. Ini termasuklah soal-soal pergerakan agama, bukan hukum hakam, pergerakan agama, pergerakan Islam, yang saya ada kemahiran kerana selalu mengikuti perkembangan mereka. Okey, setakat ini saja malam ini, dan kita berjumpa lagi esok. Tajuk apa esok nantilah saya lihat. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.